Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Cik Bon. Dan Cik Yat di dalam malam Cilci. Selamat malam, selamat bertemu kembali daripada perkongsian kita semalam. Semalam kita cakap berkenaan dengan adalah dah tua kita ni kan. Baru semalam kita dah lupa. Mari kita cakap pasal apa? So tak apa, kita recap. Maknanya kalau kata kita orang terlupa apa tajuk dia, anda boleh recap kepada live kami yang semalam tu, apa tajuk yang semalam. So pada hari ni kita nak membincangkan another issue yang kita insya-Allah kita akan bagikan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah isu yang berbangkit ni. Okay, jangan stres sebab kebanyakan problem ni berlaku di teritori perempuan. Okay. So sebelum kita proses kepada perkongsian kami pada malam ini, seperti biasa jangan lupa tekankan button like, belanja love banyak-banyak, tekankan juga button share, and jangan lupa tagkan juga rakan-rakan anda, kenalan anda supaya lebih ramai lagi yang mendengar perkongsian kami pada malam ini. So dan jangan lupa untuk join grup Telegram kami di Bina Pelan Impian, di mana kami letakkan banyak dan sangat design interior exterior 3D. Even petang tadi pun kita baru saja dapat lagi satu design, dapat siapkan satu lagi design. Itulah tunggu nanti kami akan buat posting sebenarnya design yang baru yang kita akan revealkan. Kita tak nak sebut lagi nama tapi nanti kita akan revealkan design yang baru untuk dipertontonkan kepada anda. At least anda mendapat inspirasi kepada idea yang pada design yang kami post nanti. Panas. Selain daripada itu juga anda juga boleh follow kami di channel Instagram farha.bina serta boleh subscribe and ketik button loceng keteng notification button loceng dekat channel YouTube kami Farha Bina. Okay, even though dalam kita punya Facebook page pun kalau kata untuk live ni dia ada untuk notification. So maknanya kalau kata nak menonton live kami ni supaya tak tertinggal sebenarnya daripada live kami setiap hari Isnin ke hingga hari Jumaat pukul 9 malam ni, apa yang perlu anda lakukan adalah tekan button notification, all notification. Maknanya live kami ni anda terus dapat notification. Kalau anda tak tekan tu nanti kan dia akan tunggu lagi setengah jam, 15 minit, 20 minit ataupun kadang-kadang 1 jam baru anda dapat. Masa tu kita orang dah habis live. So macam masa tu nak tanya soalan, alamak dia orang dah habis dah, nak tanya soalan macam mana kan. So tekan notification tersebut, and kalau ada soalan-soalan yang ingin diutarakan, so utarakan saja. So insya-Allah jika mana kalau kami tahu untuk nak memberikan jawapannya, kami akan cuba untuk memberikan penyelesaian ke atas masalah yang timbul kepada anda. Di samping itu terima kasih pada yang baru join. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ajak lagi kawan-kawan anda. Malam ni kita nak bercerita berkenaan dengan masalah yang berlaku di teritori perempuan sebenarnya. So malam ni kita nak membincangkan satu lagi tajuk yang bertajuk adalah singki tersumbat, macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat kalau singki kita tersumbat? So isu ni sebenarnya banyak kali dah berlaku sebenarnya dekat dapur ni, especially kadang-kadang kita kena sampai nak ada pelocok tu. Sebab asasit tersumbat kan, kadang-kadang kita ada macam orang pakai lidi penyapu tu kan, cocok kan. Sebab asasit duk tersumbat je kan. Macam orang buat kek kan. So stres bagi orang perempuan sebenarnya bila mana kalau singki tersumbat, dah lah kerja nak cepat ni, nak masak cepat ni, dengan singki tersumbat lagi. Lepas tu kadang-kadang kita tertuang minyak kat dalam tu kan, habislah semua pinggan mangkuk tu berminyak. Nanti nak membasuh tu, ya Allah, dengan minyak-minyak tu. Benda apa dia tak stres, semua dia stres. Lawak. So kita at least kita sebagai, yelah mana tahu kan suami kita dekat depan dia buat tak tahu kan. So at least kita tahulah bagaimana untuk kita nak mengatasi masalah dia bukan singki tak tersumbat. Tahu, dia nak datang tolong tapi dengar duduk cakap sorang-sorang dekat dapur tu kan, kuat-kuat lah tu kan. Dia kata ini kalau aku datang ni memang aku suruh tengkuk kan ni. So dia tunggu benda tu reda baru dia datang. Lepas tu perempuan pergi kejap datang tengok dah tak okey ada. dah okey. Sebenarnya orang perempuan ni kan, kalau kata masalah tu, biasalah orang perempuan ni dia tak akan cakap tahu masalah tu dekat suami tu. Dia mengharapkan suami tu faham sebenarnya. So kalau makna dapur tu tersumbat,
suami ni kenalah pergi macam tengok yang kenapa yang macam ada masalah ke sebab dengar bunyi kelentang-kelentung ni. So nanti kan mestilah isteri tu macam reda je dia kata. Dia cerita je lah, bagi tahu je lah. Tak ada, orang perempuan ni dia berkias tau. Jangan sebab kadang-kadang kita ni nak pula dah berumur, lambat sikit nak tangkap ni. Ini dia pusing cerita sana. Ingat tak jiran sebelah tu? Kenapa dengan jiran sebelah tu? Hari-hari dia masak senang je. Dia fikir apa masalah dia kan? Dia cuci pinggan pun air laju tu. Cakap lah kata Singki tu sobat. Alah, kita kadang-kadang kita nak manja-manja. So at least kita nak minta lah kita punya suami kita concern. Maknanya benda-benda yang ada dekat dapur kan. At least kalau dia datang, dia tengok. Lepas tu dia menegur sedikit pun jadilah. Macam dia akan rasa macam lega sangat. Dia akan masak lepas tu best-best. Betul tak orang perempuan? Okey, daripada tajuk kami pada malam ni dan kita dah membincangkan bukan kita dah highlight isunya. So kita sebenarnya ni siapa pula call? Iklan sebentar. Okay. Waktu-waktu live tiba-tiba ada orang call kan. So okay, tak apa. Pada malam ni untuk tajuk kita iaitu bagaimana kita nak mengatasi masalah Singki tersumbat. So kita go kepada poin yang pertama, cara untuk mengatasinya. Okey. Dah boleh jalan ke? Ini kita cerita sikit pasal Fahabina. Fahabina kami baru saja habis promosi first step di mana sekarang ni designer tengah sibuk ni untuk habiskan pelan-pelan yang di request dan juga ada few yang dah pergi kepada 3D. Kita tengah settlekan 3D tu. Okey, dan iklan. Okey, dan selain daripada tu bila dah habis promosi ni, what's next? Orang tanya ni Fahabina apa ni? Kan Lazada semua, Shopee semua kan ada 9 ni. Sebab kami fikirkan ni Allah mesti, sebab yang ini pun dah banyak. Sure macam orang kata boleh tak kalau kata tunggu macam nak tunggu gaji ke apa ke kan. So bila kami fikir-fikirkan tadi, bila kami buat perbincangan tu, kami kata okay, why don't kita bagi lagi, kita throw pada 9 hari bulan 9. Kalau kita boleh setting macam bunyi tu kan, dia bunyi Shopee, dia bunyi Fahabina bunyi. Nice. So nanti kena tunggu apa yang kami nak bagi. So insyaAllah nanti kami adakan buat announcement awal. So kena nantikan apa yang Fahabina ingin bagikan lagi kepada anda untuk anda grab cepat-cepat supaya anda dapat sebenarnya menuju kepada rumah impian anda. Sebab ini tadi Cik Yat baru ada perbincangan dengan orang kata kita punya sama-sama industri, sama-sama sama dengan Fab Team and juga sebenarnya dengan rakan Cik Yat yang sama industri dengan Cik Yat adalah pembinaan sebenarnya. Memang kami berbincang sama, kita ingat Melaka je lah harga naik, tapi tak, sebenarnya ia adalah satu Malaysia yang naik harga and kita tak tahu sebenarnya kenaikan ni kita takut dia akan naik cepat dan cepat. So kalau kata kita tak grab sekarang, kita tak buat sekarang, kita tak bertindak sekarang, jangan salahkan orang lain sebenarnya jika mana anda tak mulakan step pertama tu, which is anda mulakan dengan buat plan dan lepas tu menuju kepada 3D dan barulah kita menuju kepada rumah impian. Kena mulakan sekarang secepat yang mungkin. Ini kami bukan menakut-nakutkan, tapi ini adalah fakta yang berlaku. Boleh tengok kat dalam news harga kenaikan bahan binaan yang sangat mendadak sebenarnya. Okey. So berbalik pada perkongsian pada malam ni, kita bercakap berkenaan dengan masalah Singki tersumbat. Okey, so kita nak, jangan risau, kita nak bagi solution sebenarnya malam ni. So untuk kepada tajuk kita pada malam ni, Singki yang tersumbat, macam mana kita nak buat? Poin yang pertama, bagaimana kita nak buat? Ini banyaklah orang bagi resepi-resepi ni. Wow, ini bukan nak buat kek Tapi dia menggunakan bahan yang kita buat kek, dia masukkan dekat dalam tu. Kita guna apa? Kita guna untuk yang cara nombor 1, kita akan gunakan baking soda bersama dengan cuka. Okay. So cara dia nak buat macam mana? Kita kena ada baking soda tu, campuran dia 1/3 cawan baking soda dengan 1/3 cawan cuka. Kita combine, masuk dekat dalam
dalam bekas. So bila campuran tu berbuih, tak boleh tunggu lama, kena cepat-cepat masukkan, tuang dekat dalam tu. Cik pernah nampak masa dekat dalam Facebook tu ada orang tunjukkan, maknanya kan bila dia masukkan tu kan benda tu tenggelam mula-mula, lepas tu dia blow up. Tapi bila kita tuang benda tu, kita kena bagi masa dia nak interact, dia nak jumpa dengan benda yang tersumbat dekat dalam tu. Kita tak boleh tuang dia terus tuang air banyak-banyak, tak boleh macam tu. Kena bagi dia bergaul dengan yang geng-geng dekat dalam tu, dalam 10 minit baru kita tuang air. Kita nak kena tuang air apa? Air biasa ke air panas? Air kan dekat sinki tu ada pili tu. Tapi sebaiknya kalau kata kita curah air panas macam mana? Curah air panas. Sebaiknya kita curah dengan air panas, so dia akan lebih efektif lah sebenarnya. Tu adalah tips yang nombor 1 bagaimana kita nak menyelesaikan masalah sinki tersumbat. Ini macam tips ni macam tips macam zaman-zaman kita kecil-kecil dulu kan, nenek kita guna, datuk-datuk kita guna. Betul? So kita go kepada tips yang nombor 2, bagaimana kita nak mengatasi masalah tersumbat. Masih lagi menggunakan baking soda, tapi padanan dia pada kali ini adalah bersama dengan garam. Yang tadi tu kata cuka, mungkin cuka tak ada, cuka habis, nak buat macam mana? Baking soda ada, nak buat macam mana ni? Campur dengan garam. Okey, tapi dia punya portion dia lain pula kali ni. Kalau yang tadi 1/3, 1/3. Yang untuk baking soda dengan garam, suku-suku. Suku-suku 1/4 baking soda campur dengan 1/4 cawan garam. Okey, lepas tu sama juga tuang dekat dalam lubang sinki yang tersumbat tu. Dan tapi lain pada tak ingat food delivery bukan. Ni dah pukul 9 tadi. Sinki kita tak tersumbat. Pukul 9. Kedai buka sampai pukul 10 Biar. Okay. Untuk yang kali ni dia bagusnya dia ada add-on. Bukan macam cakap macam kita pergi McDonald, KFC ada add-on. Untuk yang petua ni ada add-on juga. Kalau kata package tersumbat dan juga busuk sinki tu, kita punya campuran tadi tu 1/4 baking soda campur 1/4 cawan garam tu, kita boleh campur sekali dengan lemon. Menghilangkan bau tu lah, bau busuk tu. Tapi memang busuk tau kalau sinki tu sumbat tu. Sebab kami pernah experience busuk betul. Kita tak tahu kan benda-benda yang contain dekat dalam saluran tu kan. So kadang-kadang benda-benda yang dah lama orang kata dah jadi organik, kadang-kadang dah dispose apa semua kan. Bahasa lembut dia tungki tungki baeng. Bahasa lembut dia. Bahasa lembut. Cik Wiyat dulu kan masa Cik Wiyat baru kahwin dengan Cik Bon, mula dia sebut tungki. Apa tungki tu? Baeng. Rupanya busuk rupanya. Mungkin Cik Wiyat daripada segi bahasa ni tak menambah bahasa. Mungkin bahasa-bahasa macam tu adalah bahasa-bahasa orang Kedah ke? Bahasa Kedah? Bukan? Itu bahasa WeChat. Daripada tengik kan. Tengik dulu kan. Kalau kita belajar kimia kan, tengik, berbau tengik. Dia dah di-convert. Maybe dia dah upgrade sikit jadi tungki. Tungki. Okay, alright. Itu adalah tips yang nombor 2 sebenarnya bagaimana kita nak mengatasi masalah tersumbat, sinki yang tersumbat. So kita go kepada tips yang nombor 3. Ni benda-benda yang ada dekat rumah lah yang kita boleh guna sebenarnya. Nombor 3 paling senang sebab dia paling rapat dengan kawasan sinki, iaitu dengan menggunakan sabun pencuci pinggan mangkuk. Okey. Macam mana nak guna sabun pencuci pinggan mangkuk ni? Apa brand pun tak apa. Tak kisah. Kita ambil beberapa sudu, lepas tu kita kena campurkan dengan air panas yang banyak. Dia tak ada. Yang banyak tu berapa banyak tu? Kita senang ambil macam jug macam tu kan. Macam jug tu masukkan curah tu, lepas tu campur dengan air panas tu. Lepas tu sebab apa tak, sebab orang kata sinki ni dia mudah lekat dengan minyak ataupun lemak-lemak, minyak-minyak tu kan. Jadi bagus
Kan yang tadi first kita kata, yang nombor 2 tadi kita kata boleh juga campur dengan lemon. Lemon nak hilangkan bau tu. Bau dan juga sebenarnya dia unsur dia nak buang minyak tu kan. Sama juga dengan pencuci pinggan mangkuk tu. Dia ni macam proses kita nak detox lah macam dalam usus kita kan, kita nak detox. Ada orang minum kan dua. Tak adalah, dia macam konsep yang sama lah. Betul. Konsep yang sama macam kita nak detoxkan kita punya usus kita. Mungkin orang nak detox tu dia menggunakan lemon, air lemon, ataupun dia nak detox tu dia menggunakan aloe vera kan. So konsep yang sama jugalah dekat kita punya sinki kita tu. So bayangkanlah sebenarnya macam mana keadaan perut kita. Wow. Kita kalau kata sinki tu orang kata bolehlah kita beruskan lagi, mungkin ada wire ke kita masuk kita beruskan. Tapi bayangkan kalau perut kita yang kita makan macam-macam, bagaimana kita nak cuci sebenarnya? Kita pakai aloe vera. Okay, alright. So konsep yang sama. So ini adalah kita menggunakan sabun pencuci. Mana kita cuci? Bancuhkan dengan air panas yang banyak. Lepas tu kita tuang dekat so maknanya dia dissolve lah, dia cairkan lemak tu lah. Lemak yang melekat dekat dalam sinki, belakang sinki tu. Tapi anda jangan pergi duduk tekak muka pula tuang tu. Takut menyembur. Dah lah air panas kan. Takut menyembur tu, tapi takut lagi satu takut kita pengsan dengan aroma dia tu kan. So kena hati-hati sikit lah bila mana kita menggunakan tips-tips yang kami bagi ni supaya, sebab kebanyakannya menggunakan air panas. Sebab yelah bila lemak kalau kita campurkan dengan air panas, insyaAllah dia akan cair sedikit. So dia lebih berkesan lah sebenarnya kita menggunakan air panas. Tapi kita kena ada bahan tambahan untuk nak mempercepatkan dia punya pencairan lemak tu. Kalau lemak dalam badan macam mana? Lemak dalam badan pakai apa? Cik Yap pun tak tahu. Macam mana tu Cik Bon? Pakai minyak ikan. Oh, ya ke? Kita kena pakai minyak ikan lah. Maknanya kita makan minyak ikan membantu untuk Yang lebih mencairkan. afdolnya minyak ikan kecil laut dalam. Maknanya ikan tu tak terusik, tak makan benda-benda lain lah kecuali plankton. Betul? Maybe, tapi mungkin sebab dia ikan kecil, lepas tu dia pula duduk dekat laut dalam yang sejuk tu, dia boleh tahan. Bagaimana? Maknanya dia boleh. Kualiti minyak dia tu bagus. Oh, okey. Alright. Tapi kalau minyak zaitun boleh tak? Minyak zaitun? Tapi ada orang kata boleh kan minyak zaitun kalau tapi minyak zaitun ni membantu daripada segi macam jantung lah apa semua kan. Itu orang kata lah. Kami ni bukannya pakar untuk daripada segi orang kata makan makanan tambahan ni. So apa-apa pun at least makan mungkin pakar lah. Makan pakar, tapi makan makanan tambahan ni kurang pakar. So at least kami ni memberitahu daripada segi pembacaan saja, betul? Makan tambah, insyaAllah. Makan tambah. Alright. So kita go kepada tips yang nombor 4. Ini nombor benda 4 yang kena ada dekat rumah. Rumah Cik Yat pun ada. Menggunakan alatan dia menggunakan alatan dan kekuatan. Pakai apa tu? Which is pam pelocok tu. Itu memang tak ada cara lain. So maknanya kita gunakan pam pelocok tu untuk dia macam pressure kan, dia ada tekanan untuk nak naikkan apa tu yang tersumbat tu naikkan ke atas. Tapi kalau macam dulu kan Cik dekat rumah mak Cik Yat tu dia tak ada pelocok tu. So masa tu sebab pelocok tu batang dia dah patah. Jadi masa tu apa yang Cik Yat gunakan adalah apa tau? Lesung batu. Cik Yat guna lesung batu kan. Lesung batu tu kan bulat. Jadi Cik Yat letak dekat bahagian yang air discharge tu kan. Ada pelocok. Jadi. Mana datang pressure? Pressure kan benda tu kan berat. Jadi bila air kan kosong dekat dalam, bila kita tekup, air kan kosong dekat dalam kita punya lesung batu tu kan. Jadi bila kita angkat, dia ada pressure yang menarik ke atas. Macam tu. Tak pakai mulut yang tu. Tak boleh lah. Tak kalau kita nak kotor-kotoran kat situ. Lagi satu kan kadang-kadang Cik Yat guna apa tahu? Tangan je. Tangan ni kan
bukan macam ni tau, bukan lepeh tau. Dia kena tekuk macam tu. At least dia ada macam tekanan udara dekat sini. Bila kita masuk, kita pelecok. Itu kalau kata tak ada alatan dekat rumah. Ni tips tau. Ni tips yang cik guna dulu. Ikhtiar hidup Ikhtiar hidup. Betul. Okay, alright. Okay. So, dah boleh jam kepada yang seterusnya. Yang seterusnya adalah menggunakan orang kata apa, benda alah dekat bawah sinki itulah. Kita kena ada bottle trap lah. Sebenarnya janganlah dia direct terus. Bila direct terus ni payah sebenarnya kita nak tarik sampah tu keluar. So at least kalau ada bottle trap tu, sampah-sampah tu kan dia tersimpan dekat dalam bottle trap tu kan. So kalau mana macam sampah tu dah penuh ke apa ke kan, then kita boleh buka bottle trap tu and kita buang. Okay. Kita buang sampah tu, nanti lepas tu nanti air akan lalu balik lah seperti biasa. Okay. So bottle trap tu dia punya orang kata apa, dia bila tersumbat tu, tersumbat tu siapa yang nak kena buka tu, kalau cabut undi kena pula turn dia memang problem lah. So okay. Itu adalah tips yang nombor 6 sebenarnya. So tips yang nombor 6 ni dia mudah lah sebenarnya. Ini penyelesaian yang maknanya kalau kata kita buat, especially kalau orang kata sinki double bowl ni, orang selalu tertinggalkan bottle trap tu. Betul. Tapi kalau macam single tu selalu akan buat. Tapi yang kalau macam yang double tu, selalunya macam plumber yang kalau kita panggil kan selalu dia buat macam terus sambung saja. Bila maknanya yang macam terus sambung ni, itu yang terjadi yang macam dia tersumbat sebab bila kita discharge masuk dekat dalam ni, dia bukannya terus pergi ke longkang macam tu. So dia akan ada band-band tu kan. Bahagian band-band tu lah yang terkumpul sampah tu. So that's why lah kita kena ada juga bottle trap tu untuk nak perangkat sampah mana ialah sampah-sampah kecil kan, kadang-kadang kita punya bawang kita, sayur tu, lepas tu akan ada benda-benda kecil-kecil lain yang kita nak tapis tu dia terkeluar juga. So bottle trap tu dia membantu sebenarnya mengelakkan sinki tersumbat tu. Kalau kata dos yang orang pakai waste processor tu macam mana? Benda tu bila dibuang nanti dia tak tersangkut dekat dalam waste processor tu. Waste processor tu, tapi waste processor ni macam sampah tu dia letak dekat dalam tu. Lepas tu nanti baru dia bukannya curah kat dalam tu. Waste processor tu lebih kurang macam orang naik caravan di tempat. Dia macam contohnya macam kita buat tapisan lah. Kita buat tapisan supaya sampah tu kita perangkat sampah tu sebelum kita pergi dekat sinki kan. Macam tu dengan waste processor. Kita buang dekat dalam tu sampah terpangkap dekat dalam tu, so dia akan kompos kan. Buat baja lah. Dan dia bertukar menjadi baja. Maknanya dia kisar and lepas tu nanti kita boleh jadikan baju organik sebenarnya. Itu ada chance kalau kita biar lama keluar pokok sinki. Yang cili kan, sebab biji cili tu sometimes bolehlah tumbuh pokok kan. Dia buat masak lah kan. Okay, alright. Itu adalah tips yang nombor 5 sebenarnya. Tips nombor 5 menggunakan alatan, iaitu sistem lah, maybe boleh kata sistem lah, iaitu bottle trap dekat bahagian bawah tu. And then kalau kata macam sekarang, kalau beli yang pasang-pasang IKEA semua macam tu punya sinki pun dia ada bagi kan, tapi dia trap dia lain macam sikit. Dia trap dia tu macam plastik macam tu, tapi sama je. Pusing tu keluar tu, kita ada chance kena tembak kat muka tu. Betul. Yang tu pun tak ada bottle trap. Dia stem lengkung dia macam discharge untuk kita punya mesin basuh tu. Dia pakai macam plastik je macam tu. Ada terus macam discharge je. So maknanya kalau macam tersumbat kan, dia macam ada satu button yang kita keluar. Nanti air tu akan keluar kat situ nanti. Itu macam nak mempercepatkan proses tersumbat tu lah. Tapi sebenarnya dekat dalam pipe tu dah tak boleh nak buat apa. Yalah. Dia macam no use sebenarnya kalau yang macam tu. Mungkin tu lebih pada orang Sweden kot macam tu lah. Sebab orang Sweden kan dia tak adalah masak macam kita masak kan. Kalau kita masak semua dengan bawang-bawang lah, dengan apalah, dengan kadang-kadang kita punya sisa-sisa apa macam-macam. So
So berbeza lah sebenarnya. Okay. So sama Sweden Okay. Next kita pergi kepada jangan pula. Benda yang jangan dibuat. Nak mengelakkan daripada tersumbat, iaitu jangan buang sisa berminyak dan pepejal ke dalam sinki. Oh, tak boleh lah. Especially kalau kata sinki yang jenis yang kita tak ada yang filter awal tu. Betul. Jadi kita jangan buang minyak lah dekat dalam tu. Especially minyak yang sangat membahaya ni. Sebab ni pernah berlaku masa muda-muda dulu lah, kita tak tahu pun. So kita kadang-kadang kita masak burger. Kita masak burger kan dia ada minyak yang terkeluar tu kan. Sebenarnya minyak tu sangat berkontenkan lemak daging burger tu sebenarnya. So bila kita buang dekat dalam kita punya sinki tu, dia akan cepat tersumbat sebenarnya. Kalau dia tak tersumbat kat situ, dia ada kes dia pergi dekat kepada tangki septik. Dia dekat nak sampai tangki septik tu, pipe 4 inci tu dekat dalam tu dia mengeras. Kena potong pipe 4 inci. Kena potong. Maknanya sebab kita nak ni pun tak boleh sebab dia keras sangat. Memang kena potong, kena ganti yang lain yang tu. Itu bahayalah kalau kata kita buang minyak-minyak, especially minyak-minyak yang konten berlemak ni. Alright. Bahaya betul. Okay. So kita dah habis dah cerita. Kita dah habis bercerita berkenaan dengan sinki tersumbat, bagaimana cara untuk kita nak menyelesaikan masalah sinki tersumbat ni. So itu adalah apa-apa pun itu adalah tip-tip yang kami dapat cari. So dan kami percaya ada banyak lagi sebenarnya tip-tip lain, petua-petua mungkin yang anda tahu, dan kalau tak keberatan maybe boleh share juga dengan kami. Okay. Dan yalah, benda turun-temurun banyak tip kan, orang tua ajar betul. So kalau kata anda ada tips juga berkenaan dengan sinki tersumbat tu, boleh just type je dekat ruang komen ni. So at least orang yang membaca ni, selepas-lepas ni orang yang menonton live ni, dia pun dapat tips ekstra daripada anda. So kalau orang tu gunakan, dia memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah sebenarnya pahala tu akan terima sebenarnya bertahun-tahun lamanya sampai kita meninggal pun masih lagi kita dapat. Anda memudahkan orang kan. So dia indirectly pahala tu berterusan. Betul tu. Macam kita ajar sedikit pun, walaupun kita bukan seorang guru, kalau kita ajar sedikit pun dan orang tu manfaatkan ilmu yang kita ajar tu dan dia berterusan kepada orang-orang lain, sebab dia mestilah sampaikan dekat orang lain kan. So bayangkan kalau kata benda tu dia tersampai, dia macam jadi macam cerita-cerita viral. Begitu banyaknya, insya-Allah orang kata pahala yang anda akan terima tu. Alright. So kita dah berada di penghujung live kita pada malam ini. So lagi sekali kami nak jemput anda untuk join grup Telegram kami di binaplanimpian.me/binaplanimpian, link di bawah. Just tekan je link di bawah and join grup Telegram kami di Bina Plan Impian, sebab dekat dalam grup Bina Plan Impian tu terdapat banyak lagi tips-tips yang kami kongsikan dalam grup tu, and juga ada banyak juga konsep-konsep desain rumah. Also siapa yang nak tengok tadi desain 3D yang baru siap tadi tu, rumah yang unsur kayu macam semua unsur tu. kayu. Besok jangan lupa dekat channel Facebook, dekat InsyaAllah kami akan postingkan dekat dalam page Farhabina. So anda boleh tengok 3D yang terbaru daripada Farhabina yang kami producekan. Kami bantu klien untuk producekan satu 3D yang sebenarnya konsep yang diidam-idamkan oleh klien kami. Bagus dia buat untuk parent dia lah. Dia buat untuk parents dia sebenarnya. Dia punya tempat tu lebih di Muar. Di Muar. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi di segmen malam besok lah. Malam esok. Kita akan berjumpa lagi malam esok seperti biasa. Seperti biasa tagline kami adalah make your dream happen. Itu saja daripada Cik Yat dan juga Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.